Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Farid nama kan? Ya. Okay, bagaimana keadaan Farid hari ini? Okey ke? Keadaan emosi? Alhamdulillah. Okey. Tak ada ceria je. Okay. Dari segi suara jarak selesa tak sekarang? Okey. Okey, baik. Maaf kerana tak dapat buat dimakmal kerana macam furan dan satu bilik tu kosong. Jadi sebab tu dah terpaksa buat di kelas. Okey. Okey, untuk itu boleh tak saya nak kenal diri Farid dulu? Nama saya Farid Amirul bin Muhammad Suhaini. Umur saya dalam 21. Saya berasal di Pulau Pinang. Dan saya di universiti ni saya mengambil ijazah kaunseling. Saya merupakan alumni. Saya baru tahu yang alumni itu adalah dia sama macam mana kata, alumni ni maksudnya orang yang pernah belajar dekat sini. Saya dulu ambil masa 2020 rasanya, waktu lepas Covid tu, masa Raya Haji. Lepas masa tu saya ambil diploma kaunseling juga dekat sini. Lalu sekarang pun ijazah saya sambung ijazah kaunseling kat sini. Okey, itu dah sedikit latar belakang Farid kan? Ya. Berasal dari Pulau Pinang dan diploma sebelum ni dan sekarang degree dan bekas alumni. Ya. Okey, sebelum tu sebelum pergi lebih lanjut, saya nak minta izinlah kebenaran untuk rekod pada sepanjang perjalanan sesi ni lah. Ya. Untuk sebagai bukti kepada penyelidik. Okey, seterusnya nak sambung kepada Farid kan. Dari segi latar belakang, saya nak perkenalkan diri juga. Saya Ahmad Hazim bin Azli, merupakan konsultan pelatih lah untuk SEM 7. Dan saya berasal daripada Kota Baru Kelantan. Okey, setakat ni ada apa nak tanya tentang? Hazim, ijazah kaunseling. Ya. SEM 7. Ya. Okey. Boleh terus kepada saya nak kenal lebih detail lah tentang Farid kan. Lebih saya panggil apa? Saya kalau orang rumah lah kan, kalau family lah, family dia tak panggil Farid, dia tak panggil Amirul, dia panggil Boboy je. Tapi itulah, cuma kalau kawan-kawan dekat sekolah, kawan-kawan yang bukan family, bukan sedarah daging kita, saya biasanya orang panggil saya Farid je lah, jarang yang panggil Amirul. Farid. Jadi waktu itu saya pun panggil Farid lah kan. Okey, sepanjang sesi. Okey, dari situ boleh tak Hazim nak tahu dari segi macam latar belakang keluarga pula, macam Farid ni anak yang keberapa dan kita macam bagaimana susunan macam karakter Farid dalam keluarga tu. Okey. Saya merupakan anak yang ketiga daripada 6 adik-beradik. 6 adik-beradik itu termasuk saya yang ketiga. Dan saya adalah anak daripada ibu saya yang merupakan isteri pertama bagi ayah saya. Okey. Mak ayah saya ni merupakan orang bukanlah lahir di sini. Dia orang ni merupakan orang Melayu yang lahir di sebelah Siam, sebelah Thailand. So masa dia orang kahwin tu, dia orang berhijrah lah ke Malaysia. Okey. Dan apa lagi, kalau dari segi karakter saya sebagai anak yang ketiga, saya merupakan anak yang tidak disetkan goal oleh mak ayah. Maksudnya mak ayah saya tak adalah macam suruh saya jadi orang ni, jadi orang tu. Dia tak memberikan saya tanggungjawab yang besar dalam
adik-beradik lah. Biasanya diberikan oleh anak pertama, iaitu abang saya, abang sulung saya, dan juga diberikan kepada anak kedua diorang, iaitu kakak saya. So saya tak adalah macam diberikan tanggungjawab ataupun amanah sangat dalam keluarga. So saya diberikan macam kebebasan lah sikit. Ya. Okey, itu macam perkongsian Farid dari segi keluarga dan karakter Farid kan dalam keluarga itu sendiri. Okey, untuk itu dari segi kaunseling permulaan, macam Farid sendiri diploma dan sekarang dalam bidang kaunseling degree juga. Ya. Jadi untuk itu macam Farid sendiri dah tahulah tentang kaunseling kan. Ya. Boleh tak macam Farid kongsikan sedikit apa itu kaunseling dan apa yang Farid faham tentang kaunseling? Masa saya nak daftar diploma dulu, saya tak tahu lagi apa itu kaunseling. Ini kelas tu. Okay, minta maaf sebab kan ada 2-3 orang lalu kan, kan buat kelas dia orang. Ya. Okay, tak ada apa. Okay, boleh Farid kongsikan balik tak? Ya. Waktu saya nak sambung belajar daripada SPM ke diploma, waktu tu saya ada dapat saya daftar dekat USAS lah melalui online kan. So waktu tu dia orang tawarkan macam-macam program, ada macam bahasa Arab, ada pendidikan Islam, ada akaun dan ada juga kaunseling. Waktu tu saya tak tertarik dengan benda lain kecuali kaunseling yang membuatkan saya tertanya-tanya lah. Kalau yang lain tu saya dah tahu dah, saya tak minat langsung. Jadi waktu tu saya tahu sebelum saya masuk diploma kaunseling, saya fikir yang saya tahu tentang kaunseling hanyalah kaunseling ni lebih kepada daripada kita membuat satu pertolongan dekat orang, yang mana pertolongan tu dalam bentuk perbualan. Macam tu. Yang tu je saya tahu. Yang mana waktu tu saya juga antara kriteria ataupun syarat-syarat program yang saya nak pilih adalah mesti bersesuaian dengan apa yang saya mampulah. Dan juga saya waktu tu saya dah tahu yang saya ni ada masalah penglihatan yang sangat teruk, dan juga mengikut apa yang dicakap oleh doktor, yang mana masalah saya ni akan semakin teruk. So saya kena pilih program ataupun kos yang mana kalau saya nak gunakan kos tu nanti untuk bekerja, dia tak akan menggunakan penglihatan yang terlalu banyak lah, tak menggunakan mata sangat. So antara sebab itulah saya pilih kaunseling ni, dan dari situlah saya belajar tentang kaunseling ni, yang mana bagi saya agak saya tak kata senang lah untuk saya capai dengan penglihatan saya. Sedangkan sebab kaunseling ni juga memerlukan penglihatan. Cuma yang menarik perhatian saya adalah sesi kaunseling tu sendiri. Bukan, mungkin insya-Allah penglihatan tu boleh saya hadapi. Apa yang saya dapat daripada perkongsian Farid ni kiranya lebih kepada experience kan, dari segi macam pengenalan kaunseling itu sendiri, dari segi Farid dah faham iaitu positive behavior, iaitu antara macam pertolongan dan macam melibatkan manusia, dan di situ juga ada dua peranan, iaitu hubungan profesional antara klien dan kaunselor. Dan kaunselor tu dia mempunyai peranan dia tersendiri, iaitu memberi pertolongan dalam membantu proses jadi akal. Lepas tu dalam proses meneroka macam bertanya kan, manakala klien pula lebih kepada perkongsian lah, bercerita isu dan
segala isu lah yang memerlukan bantuan. Okey, setakat ni dari situ jelas tak tentang costing itu sendiri. Ya. Okey. Sebagai mana kita maklum, macam sesi ni merupakan sesi yang mempunyai etika kerahsiaan, di mana segala perkongsian Farid lebih macam tertutuplah hanya dalam sesi ini saja dan tidak boleh dibawa keluar. Dan kalau rapat tahu, dia pasti macam di luar sesi kan, Syed Farid boleh laporkan kepada penilai saya untuk ambil tindakan. Dan namun begitu kan, dalam etika tersebut dia juga ada limitasi, iaitu jika ia mengancam nyawa ataupun melibatkan keganasan dari segi kecederaan kepada orang lain, jadi saya boleh untuk memberitahu ataupun melaporkan kepada penyedia dan pihak yang bertanggungjawab lah untuk atasi benda tu kan. Faham tak? Ya. Okey, faham. Okey, seterusnya boleh tak saya nak tahu dari segi matlamat Farid dalam sesi ini? Matlamat saya adalah sebenarnya ada beberapa lah matlamat yang saya nak, sebab antaranya adalah saya nak selesaikan assignment yang diberikan oleh pensyarah saya. Dalam masa yang sama saya merupakan student, satu-satunya student yang macam mana nak cakap, saya mungkinlah masa saya diploma dulu saya ramailah lepak dengan, bukan ramailah, mungkin saya ada seorang dua kawan, okey. Tapi bila sambung degree kat sini kan, lama kelamaan semua orang yang saya kenal tu dah tak ada. Okey, semua dua orang yang saya cakap tadi tu dia dah tak ada, ada yang meninggal, ada yang pergi ke universiti lain. So disebabkan tu saya jenis yang introvert. So saya tak bersembang sangat. So bila tak berkomunikasi dengan orang tu membuatkan saya rasa kosong, rasa macam agak tertekan lah kan. Sebab bila saya tak bersembang, saya akan fikirkan tentang diri saya, lagi-lagi tentang masalah. So menyebabkan saya rasa macam saya perlulah nak bercakap untuk lupakan tentang diri saya ataupun masalah saya untuk beberapa waktu. Okey, apa yang saya faham daripada Syed Farid kan, kira macam Farid ni di sini dalam tempoh yang lama dan mempunyai banyak macam peristiwa yang pahit dari segi kehilangan kawan dan juga dari segi masalah dengan isu-isu yang berlaku kan. Dan dari segi personality Farid yang beritahu tadi introvert kan, dan sukar untuk berkomunikasi ataupun mencari kawan, macam itu tak? Ya. Ya. Okey, di situ macam banyaklah dari segi pengalaman Farid kan. Okey, boleh macam Farid kongsikan macam dengan lebih dari segi peristiwa lah yang manis, yang pahit, yang tak boleh dilupakan di sini. Kalau nak cerita tentang pengalaman yang pahit lah, sebenarnya selalulah benda tu macam jadi macam cringe attack lah. Dia macam bila terlintas je kita rasa macam macam paksa diri kita untuk lupa. So antara banyak lah, lagi-lagi kalau melibatkan tentang penglihatan, tentang mungkin tentang perbualan ataupun hubungan kita dengan seseorang, benda tu menjadi satu pengalaman pahit. So kalau berdekat yang ada kaitan dengan saya dekat USAS ni adalah benda yang paling saya tak suka adalah bila saya tak nampak, atau benda yang melibatkan dengan penglihatan saya lah. Saya kan masalah penglihatan saya agak teruk. So
banyaklah benda yang mengganggu saya, yang memberi kenangan pahit. Antaranya bila saya nak belajar, saya tak nampak apa yang pensyarah tunjuk dekat whiteboard, dekat projektor. Saya cuma hanya mampu untuk mendengar dan melihat melalui telefon saya lah, dekat nota dekat dalam WhatsApp dan LMS dan sebagainya. So mungkin benda tu menjadi satu pengalaman pahit lah. Kalau nak cakap tentang kalau perhubungan pula, saya mungkin benda yang menjadi cringe adalah apa yang dari segi hubungan relationship saya dengan orang waktu saya diploma dulu. Yang menjadi pengalaman pahit saya adalah disebabkan oleh tindakan saya sendiri. Mungkin saya agak memaksa, ataupun ada benda yang saya buat yang hari ni saya menyesal saya buat. Tu yang mana bila kenangkan balik, saya rasa macam saya harap sangat saya boleh buat benda yang different pada waktu tu, bukannya perbuatan yang saya dah buat. Okay, apa yang Farid kongsikan tadi kan, dari segi isu utama dia, dari segi macam penglihatan Farid yang menyebabkan macam banyak gangguan dari segi dalam pembelajaran kan? Dari segi nak macam pencapaian macam nak fokus kan, dan berbagai isu-isu yang berkait. Okay, di situ dalam masa sama juga Farid ada kongsikan dari segi perhubungan, iaitu perhubungan antara orang sekeliling Farid yang apa tadi yang dikongsikan, kita macam ada konflik tu macam mana? Nak kata konflik tu, nak kata konflik macam bergaduh tu tak adalah. Dia mungkin benda yang saya buat dan saya sendiri yang rasa benda tu tak patut saya buat. Oh ya. Kira macam Farid ada perbuatan tu dengan kawan ataupun dengan orang, macam menyesali perbuatan tersebut. Yeah. Dari situ macam saya apa yang dari isu yang ini dikongsikan Farid dari segi motivasi lah. Okay, waktu itu kan apa yang Farid harapkan dari segi sesi ini dalam memberi bantuan? Ya, kalau ikutkan isu motivasi saya, walaupun tadi Abang Hafiz kan? Hazim tadi tanya apa saya punya mood pada hari ni. Memanglah saya ceria, tapi kalau nak cakap tentang motivasi, motivasi ataupun motivasi itu macam galakan kan. So saya tak rasa yang saya ada motivasi, sebab apa yang saya rasa sekarang, macam saya rasa macam saya tak nak. Saya sebenarnya memang rasa macam tak tahulah sama ada saya boleh go ataupun tak dengan degree ni ataupun diploma. Waktu saya diploma pun saya tak tahu saya boleh lepas ataupun tidak diploma. Tapi saya rasa mungkin apa yang saya nak cakap adalah saya tak rasa macam mood. Saya tak rasa dalam atau saya tak ada motivasi langsung untuk apa benda pun, dalam semua benda, dalam berkomunikasi dengan orang. Tak ada mood nak berkawan, tak ada mood nak libatkan diri dengan apa-apa aktiviti kokurikulum, tak ada mood dalam nak sambung belajar, bahkan tak ada mood langsung untuk bekerja atau buat apa-apa yang proaktif, yang produktif. Saya tak ada. Apa yang saya fikir hanyalah saya nak duduk dekat dalam bilik, nak baring, nak buat apa-apa yang saya suka, contohnya macam tengok anime dan main game dan sebagainya. Jadi apa yang saya faham tentang Farid, macam Farid lebih suka macam tak berminat untuk melakukan segala macam rutin, macam kehidupan macam seharian.
Ya. dan lebih kepada untuk nakkan menjadi di dalam bilik dan nak melakukan aktiviti yang free, betul ke? Ya, betul. Okey, di situ macam dari segi motivasi Farid lah untuk dapatkan macam semangat baru ataupun motivasi aura positif lah untuk teruskan kan. Ya. Ya. Dan apa yang sebelum ni saya tanyakan awak tadi dari segi Farid tentang isu macam diri, macam fizikal, macam penglihatan. Dalam masa yang sama juga Farid juga dari segi apa nama itu, dalam diri Farid rasa kosong macam tu. Ya. Okey. Itu macam dari segi setakat ni kan, apa yang Farid fikirkan waktu sekarang? Itu saya fikir Macam kan macam hari-hari dia kena macam teruskan kan. Jadi apa yang menyebabkan Farid terfikir untuk macam teruskan? Sebab kan apa yang Farid kongsikan tadi, Farid nak benda tu, tapi dalam masa sama juga Farid datang tunaikan tanggungjawab Farid, macam pergi kelas dan lepas tu kena buatkan apa ni tugasan ni kan. Kita macam di situ Farid dalam masa sama juga Farid tak tinggalkan tanggungjawab. Jadi apa yang Farid fikir tentang sekarang? Memanglah saya cakap saya tak ada motivasi, saya tak ada mood, saya rasa macam kosong. Tapi dalam masa yang sama saya kena tahu yang saya tahu yang saya ada tugasan yang saya nak kena selesaikan. Yang mana saya tahu yang bukan saya yang biayai tanggung pengajian saya dekat sini, mak ayah saya. Jadi sekurang-kurangnya saya buatlah apa yang saya dah buat ni. Saya sendiri yang buat keputusan untuk sambung belajar degree ni. Mak ayah saya tak paksa pun. Cuma itulah, saya sendiri yang memilih atas sebab yang tertentu. Saya telan jugalah, walaupun benda tu pahit ataupun benda tu tak ada rasa sekalipun. Saya telan just bukan sebab saya nak kenyang. Saya telan bukan sebab saya nak sedap. Saya telan sebab saya kena telan sebab saya dah janji, saya dah buat keputusan untuk hadapi degree ni. Saya tak kisah sangat tentang apa yang saya rasa, saya sedih ke apa kan, saya tak nak ke apa. Saya kena teruskan berjalan walaupun saya tak tahu lagi sama ada, saya tak tahu dan saya tak kisah sama ada saya lulus ke, saya gagal ke, saya tak kisah. Yang saya tahu saya nak buat apa saja yang saya mampu. Jadi tugasan assignment sesi ni saya mampu buat, saya buat. Apa yang saya tak mampu, biasanya saya akan biarkan saja ataupun saya buat dalam keadaan yang malas, ataupun saya buat dengan cara yang illegal. Contohnya macam copy paste hasil kerja orang ataupun copy jawapan dekat internet, macam tu. Itu berlaku kalau saya rasa macam saya tak boleh go. Okay, daripada tu kan saya cuba faham. Kalau salah macam mungkin Farid boleh betulkan tafsiran ni. Kira macam sekarang keadaan Farid tengah berlawan dengan diri Farid sendiri kan, antara kemahuan dengan keterpaksaan kan, betul? Ya. Dalam kiranya macam Farid dalam dilema kan, yang menyebabkan tu macam dari sudut positif, side positif, motivasi macam kurang dari segi nak kira macam nak melawan dari segi itulah, dari segi macam keterpaksaan, dari segi dan masalah-masalah yang persekitaran Yusuf ni kan, yang awak Farid kongsikan, betul ke? Ya. Okay. Tapi kalau nak cakap tentang saya berlawan dengan tanggungjawab,
saya tak rasa macam saya menang juga. Saya macam apa yang saya nak dengan tanggungjawab yang dipaksa kat atas saya berlawan, walaupun benda tu betul, tapi saya tak rasa macam benda macam tak tentu arah. Sebab saya tak nak benda tu, tapi dalam masa yang sama saya tak tahu apa yang saya nak. Macam tu. Faham. Macam Farid macam tengah macam berlawan, dalam masa yang sama juga Farid ni dari segi tujuan macam tak tahu arah ke mana kan. Jadi kira macam nak berlawan tu macam tak ada yang kekuatan lah kan. Ya. Dari segi nak macam tidak dari segi pengaruh lah kan, pengaruh yang positif tu tak boleh mempengaruhi side yang negatif. Di situ kan dari segi saya nak tanya dari segi macam perasaan apa yang Farid tahu tentang kelebihan diri Farid. Kan bila kita tahu tentang diri Farid ni, kita lebih menghargai dan rasa sayang pada diri. Boleh Farid kongsikan tak? Tentang kelebihan saya? Ya. Saya kalau nak cakap tentang kelebihan saya tak boleh nak fikirkan satulah. Tapi kalau nak cakap benda yang saya suka buat lah, tentang perbuatan ataupun hobi, saya suka masa saya kecil saya suka main game. Tapi saya tak rasa lah benda tu satu kelebihan saya, memandangkan saya main game sekadar nak seronok-seronok je, bukan saya nak jadi pakar main game atau tak. Saya tapi kalau cakap tentang, saya suka menyanyi, saya suka dengar lagu, dan saya suka berlakon. Lately ni saya, bukan lately lah, tahun lepas ataupun sejak 2020 sampai 2023 macam tu, saya selalu buat video, dan video tak adalah power mana pun, biasa-biasa je, tak ada follower pun, tak ada like banyak pun. Saya cuma buat sekadar minat. Video saya berlakon, buat macam video pendek sikit, video kelakar sikit, saya post dekat media sosial. Dan walaupun tak ada banyak orang yang like, ada orang yang komen yang mana dia cakap yang dia suka macam, maksud saya suka tu bagi saya, asalkan orang tu boleh faham apa yang saya nak sampaikan, dah cukup. Macam Farid sendiri kongsikan macam kelebihan Farid, iaitu boleh buat video, dan juga macam Farid macam ada time untuk diri Farid, iaitu macam bermain game, lepas tu mendengar muzik kan. Itu antara macam kita macam spend time dengan diri kita sendiri kan. Memandangkan waktu sesi konselingan dalam 30 minit ke 1 jam, dan macam waktu berbagi dalam 15 hingga 20 minit. Kira macam pada sesi kedua ni, apa yang Farid macam dari segi isu kan, macam saya ada infantry. Dalam infantry tu ada banyak kategori. Jadi setakat ni infantry Farid pernah jawab tak? Saya pernah jawab inventory personality warna. Saya pernah jawab inventory untuk tentukan kerjaya. Setakat ni tu je lah kot. Mungkin pada sesi kedua kan, macam dari segi isu Farid ni kan, saya ada mungkin 3-4 infantry yang boleh dikaitkan. Mungkin kurang tahap stres, dan lepas tu macam infantry kreatif diri. Nanti saya akan bawa 4-5, dan di situ Farid pilihlah untuk nak mengetahui yang mana tentang diri Farid. Boleh tak macam tu? Ya, baik. Okey. Itu macam dari segi pada awal sesi, dan sekarang dari segi
refleksi untuk Farid siasat ni macam mana? Refleksi ya, maksudnya? Macam refleksi kira macam tentang Sesi ni lah. pada hari ni lah. Saya rasa macam apa yang saya rasa bila saya buat sesi dengan Hazim hari ni, saya rasa macam agak lega lah sebab jarang saya cakap macam ni banyak. Biasanya saya dalam bilik Uni Square, kalau tak ada kelas saya tak keluar. Kalau tak makan tak keluar. Kalau tak nak beli barang tak keluar. Duduk dalam bilik tu je lah, duduk dekat meja main phone, walaupun ada member sebelah tengah bersembang dengan masing-masing roommate kan. Saya tak masuk pun dalam group diorang. Saya just buat kerja saya. So bila dapat bercakap dengan banyak macam ni, dengan rasa macam agak lega lah. Okay, dari segi refleksi Farid kan, lebih kepada macam sesi macam nak meluahkan kan, macam Farid kongsikan buat macam selalu buat kerja bersendiri kan, dan apa yang Farid kongsikan tadi macam banyak kerja yang sendiri je kan, tak macam kau kan. Di situ macam Farid dapat meluahkan sesuatu lah yang tentang diri Farid. Betul ke? Ya, betul. Okay. Setakat ni itu sajalah mungkin untuk sesi hari ini. Dan sesi kedua nanti infantry dan mungkin sesi sudut broker lagi lah, dan dalam masa sama juga dalam memberi konselor kan. Dia macam konselor, dia bidang konselor ni dia bukan memberi solution kepada sesuatu masalah, tapi kepada proses membantu dalam mencari akal. Okay, untuk itu saya akan cubalah untuk membantu Farid dari segi apa yang Farid harapkan. Okay, itu sajalah, dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.